Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Anas Farin dalam Berita Semasa. 4 warga emas ditemui dalam keadaan melecur selepas rumah didiami terbakar di Kampung Alma Estate, Jalan Rosahan, Bukit Mertajam awal pagi tadi. Kesemua mangsa yang cedera dianggarkan berusia lingkungan 70-an dengan salah seorangnya daripadanya adalah wanita. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri berkata dianggarkan sebanyak 80% rumah berkenaan itu musnah dijilat api. Kesemua mangsa terlibat dihantar ke Hospital Bukit Mertajam untuk rawatan lanjut. Kebakaran berjaya dikawal kira-kira pukul 3.08 pagi sebelum api dipadamkan sepenuhnya beberapa minit kemudian. Operasi tersebut melibatkan keanggotaan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bukit Mertajam dan dibantu BBP Bandar Perda, Pasukan Bomba Sukarela PBS Berapit, Permatang Tinggi, Macang Bubuk, New Ferry dan Taman Sukun. Golongan asnaf yang dahulunya penerima bantuan zakat harus memaklumkan status terkini jika sudah keluar dari kopompor kemiskinan dan tidak layak lagi menerima bantuan. Ini susulan zakat adalah hak golongan tertentu dan tidak boleh diambil oleh orang lain dengan cara yang salah. Kita ada juga kes-kes yang mana mereka yang dah keluar tapi dia tidak memaklumkan yang dia dah keluar daripada zon yang layak untuk terima zakat. Jadi saya merayu dan minta kepada mereka ini untuk tampil ke depan dan memaklumkan, sebab kita kena ingat zakat ni sebenarnya dia ada hak dia orang yang tertentu. Jadi kalau kita tak termasuk dalam golongan yang layak untuk menerima zakat tersebut. Tambahnya, proses pemutihan sedang giat dijalankan dan data-data yang ada di Mawib akan diselaraskan dengan sistem padu akan datang. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS melalui Akademi Transformasi Asnaf MAIPS Sdn Bhd Atam menaja seramai 1,030 orang anak asnaf sejak 2019 sehingga kini. Ini bagi mengikuti latihan kemahiran dan kerjaya di 24 pusat latihan kemahiran seluruh negara, khususnya dalam bidang TVET. Ketua Pegawai Eksekutif MAIPS Muhammad Nazim Muhammad Noor berkata sebanyak RM5 juta diperuntukkan MAIPS setahun bagi menaja setiap pelajar. Setiap pelajar bakal mengikuti latihan kemahiran dan kerjaya di pusat latihan ditetapkan antara 4 hingga 6 bulan sebelum ditempatkan dalam industri berkaitan. Antara pusat latihan TVET berkenaan ialah TWI Southeast Asia Malaysia, Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra, Walta Center of Excellence dan Pusat Pembangunan Kemahiran Industri dan Pengurusan Kedah Darul Aman Kismet. Beliau berkata demikian pada majlis taklimat program latihan kemahiran dan kerjaya di Dewan Kuliah MAIPS Bertemak. Sebanyak 40 kotak buah limau dan 30,000 sampul ampau akan diagihkan kepada masyarakat Cina di kawasan Indah Kayangan sebenar sambutan Tahun Baharu Cina bulan depan. Ia bagi memperkukuhkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat di kawasan berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Indra Kayangan Gan Ailing berkata masyarakat berbilang kaum perlu bersyukur dengan keamanan dan keharmonian di negara ini, di mana semua kaum bebas meraihkan perayaan masing-masing dan saling kunjung-mengunjung dalam konteks masyarakat majmuk. Program ini dilaksanakan setiap kali Tahun Baru Cina bagi memberi kegembiraan kepada setiap keluarga, jiran tetangga dan masyarakat berbilang kaum. Beliau memaklumkannya pada program sumbangan limau dan sampul ampau di sekitar Pasar Cina Kangar dianggarkan lebih 5,000 masyarakat Tionghoa di Indra Kayangan bakal meraihkan Tahun Baru Cina pada tahun ini. Sekian Berita Semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.